Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya. Ini. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang semuliakan dihormati Tuan Imam, pengurusi dan seluruh jawatan kuasa, khususnya muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memberi keizinan kepada kita untuk meneruskan kehidupan dalam bulan Ramadan ini. Kita berada pada hari yang ke-11 Ramadan dan insya-Allah pada petang ini kita akan meneruskan perbincangan yang telah diinisiatifkan oleh pihak masjid, suatu kitab ringkasan sirah Nurul Yaqin, Khulasah Nurul Yaqin. Kita berada pada muka surat yang ke-15. Faqala musannif, pengarang ini telah menyusun beberapa intipati daripada sirah junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada muka surat yang ke-15, halatul arabi qabla al-islam, keadaan bangsa Arab sebelum kedatangan Islam. Bila kita membaca sirah, tidak ada benda lain yang perlu kita objektifkan melainkan daripada ibrah dan juga pengajarannya. Apa pedoman yang boleh kita ambil daripada sirah yang berlaku ini? Kana Arabu qabla al-Islam musyrikina ya'buduna al-asnam wa yuqaddisunaha. Bangsa Arab sebelum kedatangan Islam hidup dalam kesyirikan. Mereka menyembah dan bermuja berhala-berhala.
wa kanu yaqtuluna auladahum khaufan minal ju'i wal faqri. Mereka membunuh anak-anak mereka kerana takut kelaparan dan kemiskinan. Wa yadfununa banatihinna wa hunna hayatun qasyatal 'ari wal 'aib. Mereka menanam anak perempuan mereka hidup-hidup kerana takut kehinaan dan aib dalam keluarga. Wa kanu mutanafirina mutasyajirina yuharibu ba'duhum ba'dan li'auha asbabi. Mereka gemar bermusuhan dan bertengkar. Sebahagian mereka sanggup memerangi sebahagian yang lain walaupun dalam perkara yang remeh-temeh. Ini hal keadaan bangsa Arab sebelum kedatangan Islam. Kenapa dalam sirah tidak ditinggalkan kisah tentang sebelum Islam? Maksudnya dalam mana-mana kitab sirah pun dia akan cerita berkaitan dengan hal keadaan masyarakat sebelum kedatangan Islam. Antara tujuan utamanya adalah untuk memberi gambaran betapa Islam itu menyelesaikan masalah. Betapa Islam hadir sebagai rahmat kepada manusia. Apatah lagi junjungan besar Nabi SAW, bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Nabi SAW diutuskan semua makhluk bergembira, semua makhluk seronok sebab menyempurnakan akhlak. Hatta binatang kecil pun, semut-semut juga bergembira dalam lubang-lubang mereka kerana apabila lahir je panggilan Nabi SAW, pangai hak tak elok, hak huduh, hak suka duduk kencing tepi-tepi jalan, habis kena lubang-lubang binatang, insya-Allah dengan hadirnya Nabi, akhlak manusia akan jadi baik. Baik, dalam nak membincangkan matan-matan ini, saya merujuk kepada suatu kitab Rahilul Maktum, kitab sirah. Pada rangkap yang awal ini menyebut bahawa kedatangan bangsa Arab sebelum kedatangan Islam dalam keadaan musyrik. Mereka menyembah dan memuja berhala. Kita tengok sikit sejarah awal bangsa Arab ni dulu mana. Mereka pada zaman dahulu, pada awalnya, mereka beriman dengan Nabi Ismail dan juga Nabi Ibrahim. Makna kata ajaran Nabi Ibrahim masih lagi dipegang. Kemudian lama kelamaan mereka menjadi lesu, mereka menjadi lupa, mereka menjadi alpa, sehinggalah muncul satu orang yang bernama Amr bin Luhai. Siapa dia ni? Dia ni merupakan seorang ketua daripada kabilah Khuza'ah. Seorang yang daripada kecil dikenali dengan orang yang baik, orang yang suka bersedekah, jaga urusan agama, dan ramai orang suka kat dia. Amr bin Luhai. Sehinggalah satu masa dia merantau, dia pergi ke negeri Syam, dan apabila dia pergi ke negeri Syam, dia tengok ada orang menyembah berhala. Jadi pada pandangan dia, tempat yang elok, tempat ulama besar, tempat para nabi, dia buat benda ni kira okey lah. Itu pada pandangan dia. Kemudian dia buat baliklah ke Mekah satu berhala nama Hubal. Dia buat balik berhala tu, maka daripada situ jadi banyaklah berhala di Mekah ni kan. Antaranya Manat, Lat, Al-Uzza yang biasa kita dengar. Sehingga kan di sejarah dikisahkan dalam sejarah bahawa saat ketika mana Nabi SAW membuka peristiwa Fathul Mekah, membuka Mekah, lebih kurang ada 360 berhala duk ada di kawasan Masjidil Haram tu dibuang. Nampak kata banyak. Daripada yang sikit tu, kemudian Lata,
Manat wal Uzza, ditimbul lagi banyak-banyak kan. Wa'd, dia nama macam-macam kan. Yaqub, Nas kan. Semua ni lama kelamaan dia jadi kecil-kecil sampailah masuk di setiap rumah ada berhala. Bukan hanya takat di kawasan Masjidil Haram. Baik. Apa yang mereka buat dengan berhala ni? Di sini disebut musyrikina, kan, mereka mensyirikkan Allah. Mensyirikkan lagu mana? Mereka menggunakan berhala ini sebagai jalan ataupun landasan kepada Allah. Makna kita mensyirikkan, menduakan Allah, meletakkan Allah ada lagi Tuhan, ada lagi yang selain daripada Allah. Itu kesyirikan yang mereka buat. Dikisahkan dalam kitab ini, pertamanya antara cara ibadah mereka terhadap berhala-berhala ni ialah mereka beriktikaf demi berhala tersebut dan meminta perlindungan dengannya. Beriktikaf, tuan-tuan. Macam kita buat hari ni, tapi kita tak buat berhala, tuan. Kan hak bang kata tu ibadat iktikaf tu. Mari kita sama-sama niat iktikaf yang belum lagi. Dan sama-sama kita niat iktikaf dalam masjid ni. Iktikaf bulan puasa pula Ramadan, besar pahala. Mereka memuja, meminta pertolongan daripada berhala ketika mengalami musibah dan juga kesukaran hidup. Dan mereka berdoa untuk mendapatkan hajat dengan menyangkakan bahawa berhala ini memberi syafaat di sisi Allah dan memberikan apa yang dihajati. Itu pangai mereka. Maka iktikaf. Yang kedua, mereka melakukan haji demi berhala dan tawaf di sekelilingnya dengan menunjukkan penghormatan dan sujud kepada berhala. Mereka pun buat haji juga. Memang ibadat haji itu dikekalkan, cuma dipesongkan dia punya syariat tu. Yang ketiga, mereka juga mendekatkan diri kepada berhala dengan pelbagai ibadah korban, menjebelih untuk berhala dan menyebut nama berhala. Korban pun buat juga. Sebab itu dalam tasyri' Islami, apabila di dalam perbincangan tasyri' Islam ni, dia ada syariat-syariat yang sebelum tu daripada jahiliah masuk kepada apabila kedatangan Islam mengambil dan juga membetulkan beberapa tindakan-tindakan yang tidak betul. Antara lain lagi yang keempat, mereka mendekatkan diri dalam ibadah dengan mengkhususkan berhala-berhala untuk disajikan bersama makanan dan juga minuman, memperuntukkan hasil tanaman dan haiwan ternakan untuk mempersembahkan kepada berhala-berhala. Dia berlaku tadi, berlaku kan, di tepi jalan tu nampak ada satu tokong merah tu, tengok ada buah limau elok kan. Ada ayam golek ke apa lebih kurang. Tapi lah ni tak tahu lah. Ada dia petak buah yang plastik pada lah ni. Dia berkata ada orang curi. Ini cerita karut, tuan. Baik. Yang kelima, antara bentuk mendekatkan diri dalam ibadah yang lain adalah mereka bersumpah atas nama berhala untuk hasil tanaman dan ternakan. Sumpah juga menggunakan nama berhala. Kan? Kita sumpah dengan nama Allah, wallahi wa tallahi, kan, wa billahi. Kan? Mereka sumpah menggunakan nama berhala. Sehingga kan dalam bab ternakan ni mereka juga ada bentuk-bentuk ternakan yang pada mereka ada sisi nilai ibadah dia. Kan? Unta-unta tertentu, binatang-binatang tertentu, kan, yang ni tak boleh sembelih, minum susu dia pun tak boleh. Macam tu. Kan? Ada sebahagian yang mereka buat ni nampak seolah macam ada juga dalam syariat Islam. Sebab tu nak abang kata awal mereka saya sebut tadi, mereka beriman dengan agama Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, kemudian mereka pun yang pesongkan. Yang pesong jadi merapu macam ni. Itu hal keadaan masyarakat Arab saat ketika mana sebelum kedatangan Islam.
Taib. Masyarakat Arab dahulu melakukan begitu untuk berhala-berhala mereka dengan sangkaan ia mendekatkan diri kepada Allah dan mampu menjadi perantara dan syafaat penolong untuk mereka nanti. Itu dia punya masalah yang berlaku pada zaman jahiliah yang dulu. Cuba kita renung dan tengok balik tuan-tuan, yang saya sebut di awal tadi, ibrah berlaku dah lah ni. Berlaku dah lah ni. Kan? Kalau kita nak tengok terang-terangan nak habaq kata sembah berhala tu tak ada lah. Tapi hak yang kafir memang ada lah. Ni hak kita Islam. Cuma kita bimbang sampai peringkat ni lah jadi nanti. Sebab dia mula dengan apa? Mula dengan leka. Mula dengan apa? Mula dengan lalai. Dengan kita mengambil mudah hal-hal urusan agama. Tak apalah, sembahyang ni kita ikut majoriti lah. Kan? Sembahyang asar. Lah ni kan zaman demokrasi. Kan? Zaman kesamarataan. Kita ikut demokrasi. Lah ni nak sembahyang asar pukul berapa? Pukul 5 ke? Ataupun saat ni pukul 6.50 dekat nak buka puasa. Contoh. Ataupun kita nak buka puasa pukul berapa? Nak buka puasa pukul 7 lebih ke? Ikut waktu yang betul, waktu maghrib, terbenam matahari. Ataupun kita nak buka awal. Mai kita buat mesyuarat Zat, masjid Pajak Song, panggil semua ahli qaryah, kita mesyuarat. Majoriti yang kat setuju nak buka awal, azan asar kita buka lah. Boleh buat tak tuan-tuan? Kalau kita lalai dan leka dalam bab agama, dalam kita buat pengajian pun kita cuba mengurangkan, tak bagi pendidikan, boleh jadi. Sebab dunia hari ini yang sampai dulu. Ini yang sampai dulu maklumat. Dan maklumat yang sampai dulu dalam ni tak boleh nak tapih. Pelbagai. Sebab tu macam-macam yang berlaku. Baik. Kita bimbang, takut apa? Tuan-tuan, kalau hari ni kalau saya cakap macam ni, mungkin kita rasa macam dak kot sebab kita duk main mengaji. Kita duk main masjid Pajak Song sedia masjid ni. Cuba kalau hak yang di luar sana, hak tak tahu sampai satu masa dia main singgah masjid. Tuan-tuan mungkin ada baca tu, dia main yang subuh pagi Jumaat, Tok Imam buat sujud sadah. Dia terus buat aduan. Dia kata tolong siasat saat masjid ni di pos sembahyang subuh 3 rakaat. Kan? Dia sujud pula celah-celah tu. Orang 2 rakaat saja subuh, dia 3 rakaat. Ni cerita tak ngaji. Wal'ayazubillah, kita bimbang, takut kita berada dalam yang kata jahiliah moden ni. Kan? Jahiliah moden. Dia tak mainlah secara betul-betul kita sembah berhala tu. Kan? Tapi kalau kita tengah duk tengok TV, kan, tiba-tiba azan, yang mana dulu kita nak pergi? Yang mana dulu? Wih, cerita ni sedap ni, sikit lagi tak apa kot. Kan, depa duk qomat, satgi depa qomat lama agak ni, pukul 10, lebih kurang 10 minit dan kot. Dalam tempoh tu dia duk main lagi syok cerita tu. Dia main duk lagi syok, satgi dengar-dengar Allahu Akbar, itu imam dan kot satgi tepi dan 2 rakaat kedua masbuk pun tak apa. Lah kali lama-lama elok nak berdiri depan pintu, elok nak pergi dengar-dengar. Ish, rasa macam segan padahal nak pergi satgi orang tengok main lewat. Mayang di rumah. Elok nak mayang di rumah, bukan nak pergi mayang terus, duduk balik depan TV tengok. Kan? Kita nak mempersembahkan yang mana dulu ni. Kan? Baik. Yang seterusnya, wa kanu yaqtuluna auladahum khaufan minal ju' wal faqr. Mereka membunuh anak-anak mereka kerana takut kelaparan dan juga kemiskinan. Ini yang berlaku pada masyarakat jahiliah. Bunuh anak, kan? Takut miskin, takut lapar. Kana al-faqru an yakuna al-kufr. Karena itu kadang-kadang, kan, kemiskinan itu boleh juga menyebabkan orang menjadi kufur. Takut ni anak ni nak makan apa ni, beranak-beranak buang.
Takut ni lagu mana nak bela ni. Jadi taklah ni? Jadi. Tuan-tuan mungkin ada kawan-kawan. Tuan-tuan muslimat mungkin ada, ibu-ibu mungkin pernah dengar. Orang tinggalkan anak di balai polis. Orang tinggal anak di hospital. Orang tinggal anak di sekolah tak ambil-ambil. Tinggal anak di pusat tahfiz. Awal tu kami tak apalah ni ustaz tengok asal anak nanti saya mai tengok. Lepas tu ni hak model telefon tak angkat-angkat. Sampai sudah tak mai tengok budak tu. Nak jadi rezeki duduk kat situ budak tu. Dibela oleh Tok Guru. Ada berlaku macam ni. Tinggal kat hospital. Baru ni ada sahabat ada di hospital Pulau Pinang. Beritahu kata memang ada satu budak orang duk telefon tak tahu. Waris dia tak jumpa. Budak ni lega dah ni daripada sakit. Itu lagu mana kita nak kata? Saja apa-apa. Kalau dia bagi cara elok, biasalah orang dulu kan, kita biasa dengar dia ni bela, siapa bela, mak menakan bela, kawan bela, itu biasa. Dia bagi cara elok, dia tak tinggal, dan dibina hubungan. Hak bela pun, mak bela pun, abang ni mak hang yang tu, ayah hang yang tu, keluarga hang yang tu. Kan cuma hang duduk dengan kami ni bila kecil, itu biasa. Dia bukan buang. Ni hak jenis buang. Termasuk juga hak buang anak. Mudah sangat buang anak. Orang berapa lama nikah tak dapat anak, dia pun beranak-beranak. Yang pertama ni kalau ibu-ibu dengar, senang sungguh hang beranak. Orang beranak kami susah. Hang boleh beranak seorang-seorang dalam bilik ayah. Lepas tu buang. Dia main kan. Kita takut benda-benda yang berlaku zaman jahiliah dulu jadi balik main. Baik. Wa yadfanuna manatihin wa hunna hayatun qasyatal 'ari wal 'aib. Mereka menanam anak perempuan mereka hidup-hidup kerana takut kehinaan dan juga aib dalam keluarga. Kan? Tanam anak hidup-hidup. Kenapa ni? Anak perempuan ni depa kata bawa sial. Kan? Perempuan ni bawa bala. Kan? Kerana kehinaan dan juga aib. Ada beberapa peristiwa yang saya nak petik kat sini tuan-tuan, yang ceritakan tentang perihal orang perempuan waktu mana zaman jahiliah. Yang pertama ketika mana tawaf. Waktu mana tawaf, bila berlaku musim haji, orang Mekah tahan. Orang luar kalau nak masuk, dia ada pakaian-pakaian dia. Kalau hampa tak pakai, hampa kena tawaf secara telanjang. Ini yang disebut dalam surah. Itu yang lelaki. Kalau perempuan pula kena tanggalkan pakaian yang kena koyak bahagian depan. Kalau tak mau telanjang ni, hampa kena koyak bahagian depan, hampa kena koyak bahagian belakang, kemudian pergi tawaf. Ini yang berlaku zaman jahiliah. Sehingga kan dalam satu syair disebut oleh wanita yang terpaksa buat macam tu, dia kata pada hari ini ternampak bahagian ataupun keseluruhannya, dan apa yang kelihatan dari tubuh maka aku tidak akan menghalalkan. Mereka pun tak reda macam tu. Tuan-tuan tengok hari ni berlaku tak? Jumpa tak kau jalan? Ada? Ada orang telanjang? Mana ada? Kan? Mana ada orang telanjang tengah jalan ni? Kan? Tak ada orang jalan telanjang tak berlaku. Apa barang telanjang ni? Dia telanjang tengah majlis. Ada orang kiri kanan, dia buat lorong tengah tu fashion show. Apa? Dia panggil apa? Catwalks. Dia jalan, sekali dia patah balik. Dia tawaf. Dia jalan, pergi sekali dia patah balik, saya duduk lenggok-lenggok, dia pusing kali kat sana, dengan belakang pun terbuka, dengan depan pun terbuka. Siapa yang buat ni? Perempuan. Ni cerita zaman lah ni. Kan? Dulu jadi macam ni. Dia ambil balik, dia buat pula lah ni. Dia tak buatlah sebarangan tepi-tepi jalan. Sama kat mana ni, dia tak buat waktu-waktu, dia buat waktu tawaf. Wal'ayazubillah, kan?
Antara dalam satu hadis Imam Abu Dawud meriwayatkan, saya ringkaskan beberapa perkara berkaitan dengan perkahwinan perempuan ni, yang dalam berkaitan dengan perempuan, iaitu lelaki apabila, yang pertamanya lelaki apabila yang pertama disebutkan oleh kalau ikut tertib ni Imam Abu Dawud sebut pernikahan manusia pada waktu itu macam biasalah juga, lelaki peminang perempuan. Okey. Kemudian yang kedua disebut bahawa lelaki apabila dah berkahwin dengan satu perempuan yang suci, apa dibuat tuan? Yang suci daripada persetubuhan, dihabaq kat isteri tu lani hang kena pergi kahwin dengan satu orang lelaki, kemudian hang hamil hasil perkahwinan tu baru hang mai balik. Dan waktu tu aku akan tengok, kalau aku rasa nak terus dengan hang, aku akan terus. Ini yang diamalkan, disebut sebagai nikah al-istibda. Dia tukar macam tu. Dah kahwin elok ni, tiba-tiba ni tak setubuh apa lagi ni, habaq kat perempuan tu, dia kata hang pilah dengan mana-mana lelaki, hang nikah, hang hamil, hang dapat anak, aku nak tengok. Kemudian kalau aku rasa okey, aku akan terus perkahwinan dengan hang. Betapa takutnya mereka waktu tu sampai buat akal lagu ni. Kenapa? Kerana mereka percaya bahawa perkahwinan yang begini boleh menghasilkan anak yang cerdas, yang cerdik, dan keturunan yang baik. Betapa takutnya dengan takdir Allah, kan? Betapa jahilnya orang ni sanggup buat macam tu. Yang ketiga, ada pula yang berkahwin dengan 3 ataupun 9, dan seorang lelaki itu boleh menggauli semua isteri-isteri yang dia mau. Dia boleh. Bukan takat masna wa sulasa wa ruba', dah lebih daripada tu, sampai 9 boleh. Kemudian dia boleh gaul dengan mana-mana pun. Kemudian apabila isteri itu hamil, lahir anak, selepas beberapa malam lalu, wanita itu yang kata isteri ni pula dihantar kepada satu golongan lelaki, sekumpulan lelaki. Kemudian wanita itu akan berkata, lelaki itu akan berhimpun dekat mereka. Wanita berkata, kamu sudah mengetahui bahawa aku melahirkan anak, dan ini adalah anakmu wahai si fulan. Perempuan tu dia pilih lelaki mana pula yang dia suka, dia bagi anak tu, ni anak hang. Lelaki itu yang disebut namanya akan mengambil anak yang dilahirkan itu. Kok tu pula dah, kan? Waktu jahiliah, zaman jahiliah dulu, dah dalam nikah, dah ni beranak elok, pergi hantar pula perempuan pergi kat sekumpulan lelaki yang bukan isteri dia, bukan suami dia pun, suruh pilih pula. Kemudian jadi pak kepada anak tadi. Maka apa natijah kepada ni? Natijah ni pada ialah keturunan yang tidak ada nasab, anak di luar nikah, perkahwinan yang tidak sah, berterusan habis. Betapa rosaknya generasi tamadun manusia. Yang keempat, laki-laki yang berhimpun. Ada satu kumpulan lelaki berhimpun di satu tempat dan mencari mana-mana perempuan yang tidak malu untuk menawarkan diri mereka. Mereka ini adalah pelacur. Golongan pelacur ini meletakkan tanda di depan rumah mereka untuk menarik perhatian lelaki yang mahu digaulinya. Tuan-tuan, berlaku dah hari ni, tuan-tuan. Muslimin, muslimat, para ibu sekalian. Iklan tentang pelacuran ada berlambak dalam media masa, dalam chatting dipanggil apa, yang pelacuran, ialah sedikit pelacuran yang secara ada dia chat dia tu, kan MeChat, apa WeChat, kan. WhatsApp ni dia kurang sikit, tak apa nak ni kalau link benda tu. Anak-anak muda ni, tuan-tuan, kalau tengok ansiat depa ada offer, tuan-tuan. Dia panggil istilah sebagai servis. Bagi servis. Ada berapa rate dia. Deal kat mana-mana. Kita pun tak tahu, tuan-tuan. Berlaku di mana-mana kita pun tak tahu. Dia ada ejen dia yang dia jaga ni.
Ni hak dia berlaku zaman jahiliah ni memang dulu besar sangat ni. Dia berlaku lah ni. Nak kontrol pun susah. Dia siap iklan lagi tuan-tuan. Kemudian mereka melakukan poligami tanpa had. Kan? Poligami yang tidak ada had, boleh kahwin, kan? Boleh kahwin berapa banyak, nak kahwin dengan adik-beradik, perempuan sekali pun boleh, tak ada masalah. Satu orang lelaki kahwin dengan kak, kahwin dengan adik kepada kak tu, jalan. Hukum kita tidak boleh. Dia haram muaqqat, haram yang sementara. Sebab apa? Sebab musyawarah tadi. Adanya perkahwinan, habis perkahwinan dengan kak tu baru nak boleh kahwin dengan adik. Itu hukum munakahat kita. Ini yang berlaku di zaman jahiliah dulu, yang hari ini kita bimbang berlaku. Yang ditekankan, yang nak diperjuangkan sangat oleh golongan-golongan feminis ni, kan, hak asasi manusia yang nak kesamarataan gender ni, mereka mula attack dari sudut perkahwinan, mula mempertikaikan berkaitan dengan pembahagian harta pusaka. Lidzakari mithlu hadzai unsayain. Kenapa lelaki dapat 2, perempuan dapat 1? Mereka nak sama. Kenapa lelaki boleh menceraikan isteri, mereka juga nak menceraikan isteri, menceraikan suami? Kenapa hanya lelaki menjadi wali, mereka juga nak menjadi wali kepada perkahwinan? Kenapa mereka tidak boleh menjadi imam, mereka juga nak menjadi imam kepada para lelaki? Ini yang berlaku. Berlaku tak? Berlaku. Desakan duk main sikit-sikit masuk. Indonesia satu ketika pernah buat satu draft. Untuk apa? Untuk libat urus dengan rakyat dia, untuk bentang kepada rakyat, adakah minta respon berkaitan dengan hukum perkahwinan. Dia buka habis. Wali perempuan boleh jadi wali boleh, perempuan boleh akad nikah sama mereka, boleh nikah sama mereka dalam hukum perkahwinan. Dalam bab perceraian, mereka boleh menceraikan. Ini yang berlaku. Dan pada tahun 2012, tak silap saya, pernah berlaku satu kes perempuan menjadi wali ke dalam satu perkahwinan di Indonesia. Berlaku. Bukan jauh mana pun tuan-tuan, dekat. Kenapa mereka menyerang institusi keluarga? Kerana institusi keluarga lah benteng terakhir akidah manusia, dan kita boleh jaga dan kawal. Di luar ni tak ada masalah, tuan. Dia pun boleh kontrol dengan media massa. Tapi dalam keluarga, pak boleh ketuk anak kalau anak tak bangun sembahyang. Pak boleh pegang anak bawa ke masjid. Mak boleh tegur anak, boleh nasihat anak lagi. Abang boleh kawal adik-adik dia. Itu institusi keluarga. Kalau runtuh institusi keluarga, dah tak ada siapa boleh kawal dah. Sebab tu institusi keluarga diserang. Di India pernah berlaku qadi perempuan. Jadi kebimbangan ini kita kena lihat dari sudut perlu memperkemaskan urusan keluarga kita. Tengok, bukan benda main-main. Yang khususnya apa yang berlaku dalam bangsa Arab ini, wa kanu mutanafirina mutasyajirina. Mereka ini gemar bermusuh-musuhan dan bertengkar. Yuharibu ba'dhum ba'dha li awhal asbab. Tak ada sebab apa pun saja hidup gaduh benda remeh. Hak ni banyak agak dah berlaku lah ni, kan? Bak semayang 8-10 tak habis-habis lagi, cukup lah, kan? Cukup, kan? Banyak lagi. Banyak benda yang kita sepakat, benda yang kita khilaf. Jangan kita jadi macam jahiliah balik nak bergaduh, kan? Sikit-sikit nak melawan. Jahiliah dulu betul mereka apa? Antara prinsip yang mereka pegang ialah kita perlu mempertahankan saudara kita, sama ada saudara kita ini melakukan kezaliman atau dia dizalimi. Itu dia punya kuatnya Arab, kuatnya mereka punya kabilah tu. Sama ada mereka, keluarga mereka dizalimi
ataupun keluarga mereka juga menzalimi, kita kena cover. Tapi Islam bukan begitu. Kan? Nabi sebut kalau Fatimah mencuri, laqatnya dah. Nabi akan potong tangan kalau benar dia berarti bersalah. Kan? Itu kerabat sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini tuan-tuan, kita tak usah duk bergaduh sangatlah, kan? Kita ambil iktibar bangsa Arab tu duk bergaduh, sebab tu mereka jatuh tamadun mereka. Jadi sebagai kesimpulan kepada perbincangan kita pada petang ini, tuan-tuan, apa yang berlaku di zaman jahiliah dulu sebenarnya sedang berlaku juga hari ini, dan kita bimbang, takut kembali kita zaman jahiliah disebabkan kelekaan kita untuk tamadun manusia. Sedangkan kita dengan bangsa Arab ini boleh sebenarnya dibuat satu perbandingan. Kalau kata Arab ini dekat dia dan dikenali sebagai apa? Islam, betul? Kalau orang Arab kita mesti faham dia ni orang Islam. Pelancong Arab mana pun kita faham dia ni orang Islam. Sama lah juga macam Melayu dan Islam tak dapat dipisahkan. Kalau orang Melayu, kita nampak muka Melayu duduk satu tempat, kita tak pernah sampai tempat tu, resah, gelisah, tak kenal orang, muka ni bukan orang Islam ni. Nampak muka satu orang, muka Melayu, alhamdulillah. Walaupun kita tak tahu dia ni Islam ke tak Islam, tapi pada sangkaan kita nampak muka Melayu, orang Islam. Jadi hebatnya kita ni, jangan duk buat lekeh, kan? Kena pertahankan Islam. Itu yang dibuat oleh para pejuang, para ulama dahulu, pertahankan Islam. Kerana jahilah sekarang ni bukanlah macam dulu dia duk main berhala sekuti-sekuti, tak. Tapi jahilah moden dimasuk dengan berbagai-bagai pintu untuk menyerap amalan jahilah tu berlaku. Kemudian yang kedua, kita jaga institusi keluarga. Tengok anak-anak, tengok kerabat kita, adik-beradik, kan? Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita. Kita alhamdulillah tuan-tuan mungkin okey, kan? Mungkin rasa yalah, rasa tenang sikit lah, kan? Tapi hak di luar kita tak tahu. Takut kita pejam tak rapat, kan? Pejam tak rapat, tuan-tuan faham? Meninggal kita, habis kita nikah, apa-apa balamu pada generasi anak cucu kita. Biarlah kita dah buat sesuatu yang kita rasa aku dah buat dah sedaya mungkin aku. Andai takdir Allah Ta'ala ambil aku rasa boleh tutup mata rapat. Istilahnya macam tu. Walaupun kita tak ada daya pun nak buat rapat tak rapat, cuma sekurang-kurang kita teringat macam tu lah. Dah buat sedaya mungkin. Ancaman untuk nak merosakkan akidah sangat besar. Jangan sampai satu masa jadi balik peristiwa yang berlaku pada Aisyah Bukhari di bulan Ramadan 97, tak silap saya. Telefon ayah ni, ayah saya nak keluar Islam, nak kahwin dengan satu orang. Berlaku yang bukan Islam. Aisyah ni dididik dengan keluarga Islam. Keluarga dapat tangkap, balik ke Johor, kaunseling, buat satu aku janji bertaubat di pejabat agama. Keluarga jaga, kepung. Anak kita, takkan kita tak buat macam tu, kita cari sampai jumpa, kepung. Tah satu masa dipelarikan, Disember 29 kalau tak salah saya, dibawa lari, bawa luar negara. Tiba-tiba dapat satu permohonan menghalang keluarga
dia dakwa pula keluarga, permohonan di mahkamah menghalang keluarga untuk halang pergerakan dia. Dia kata dia dikongkong, dia ditahan, lebih kurang macam itulah kebebasan dia. Dahlah keluar agama, dia dakwa kita pula. Wal'ayazubillah. Mengikut ceritanya, dibesarkan dalam keluarga Islam, diberi pendidikan, cuma di luar cabaran kita tak tahu. Itu yang saya sebut tadi. Kita boleh kepung dalam keadaan kita di luar, kita tak tahu. Jadi kalaulah institusi keluarga ini dibunuh, dirosakkan, dihancurkan, kita memang dah tak ada siapa yang boleh nak tegur. So imam nak tegur, kau mana sangat nak boleh kepung anak karya dia. Dia cunggit motor lari pergi macam tu je. Tapi kalau bapa dia boleh tarik telinga lagi. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita, tuan-tuan. Kan, pelihara kita, keluarga kita dan masyarakat kita, insya-Allah. Kan, mudah-mudahan dengan kita mengambil pengajaran daripada kitab ini yang kita baca pada petang ini, ada iktibarnya, memberi kesedaran kepada kita, manfaat untuk diri saya, muhasabah kepada saya dan juga semua kita yang hadir pada hari ini. Saya mohon maaf salah dan silap terkasar bahasa, kan, tersalah tutur bahasa sebagainya. Mohon maaf. Saya doakan tuan-tuan semua beroleh, kan, barakah, takwa dan juga dilepaskan dalam api, daripada api neraka, insya-Allah. Di bulan Ramadan yang penuh barakah ini diberi kesihatan untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.